Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita menyambung pengajian kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan pada kelas yang lalu kita telah pun membincangkan tentang sifat al-istiwa' 'alal 'arsy, bahawa Allah Azza wa Jalla beristiwa, bersemayam di atas singgahsananya, yang mana arsy itu adalah satu makhluk yang khas yang Allah ciptakan dan Allah letakkan di atas alam ini seluruhnya, yang tidak ada lagi selepas arsy itu sebarang alam. Yang tentulah ini adalah makhluk yang tidak dicapai sampai sekarang oleh teknologi-teknologi yang ada. Manusia mungkin boleh sampai dah kononnya pergi ke planet Marikh beberapa kali, Merikh ya. Jadi ya bagi orang kafir bagus dia orang pergi ke Marikh ini supaya dia tahu bahawa Marikh bukan Tuhan. Kita tahu orang Eropah, orang barat dulu suka sembah Mars, suka sembah Marikh ya. Jadi sekarang dia tahu Marikh adalah makhluk. Jadi kalau dah Marikh itu makhluk, maknanya tidak perlu lagi menyembah planet Marikh seperti yang mereka biasa buat, nenek moyang mereka buat. Allahul musta'an. Tapi ya orang barat sekarang dia ada sikit kebodohan juga, anda tengok tak? Mereka duk mencari-cari planet yang boleh ganti bumi, dia kata. Supaya nanti kalau berlaku kiamat, kita nak lari pergi duduk planet baru. Adalah kebodohan. Mereka tak tahu bahawa kiamat itu bukan sahaja bumi yang akan musnah, bahkan seluruh alam ini, semuanya alam yang kita nampak, alam sufli ini akan musnah, dan yang tinggal hanyalah alam ulwi, itulah syurga, neraka, arash dan sebagainya yang berada di atas, di alam atas. Adapun universe yang kita duk tengok sekarang ni, ini semua dia panggil alam sufli, alam bawah, iaitulah alam yang di bawah daripada arash, alam yang di bawah daripada kursi, alam yang di bawah daripada kursi. Allahu akbar kabira. Baik. Kemudian di antara sifat yang berkaitan rapat dengan sifatul istiwa' 'alal 'arsy ialah sifat al-'ulu. Ini yang kita akan bincang pada hari ini, sifatul 'ulu. Ibn Taimiyah rahimahullah telah membawakan berkenaan dengan sifatul 'ulu ini 5 ayat, 5 dalil daripada Al-Quran dan 4 ayat daripada hadis. 4 ayat daripada hadis. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, ya wa qawluhu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, wa qawluhu bal rafa'ahu Allah ilayhi, wa qawluhu ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu, وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Adapun daripada hadis, ada 4 hadis yang beliau bawa, di antaranya sabda Nabi SAW berkenaan jampi bagi orang sakit. Rabbuna Allahu alladhi fis sama'i taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard, ila an qala qawluhu sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni wa ana aminun ma fis sama' wa qawluhu والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. Jadi jumlah keseluruhan dalil yang dibawa oleh musannif rahimahullah ta'ala dalam Al-Wasithiyah berkenaan sifatul ulu ialah 9 dalil. 5 daripada ayat Al-Quran dan 4 daripada hadis. Pun begitu musannif rahimahullah menegaskan banyak dalam kitab-kitabnya yang lain bahawa dalil sifatul ulu mencecah 1000 dalil. Dalil untuk sifat ini mencecah 1000 dalil. Termasuklah 1000 dalil itu nas Al-Quran dan Sunnah dengan pelbagai bentuk dan cara. Demikian juga
dari segi dalil akal dan juga dalil fitrah. Jadi sifatul ulu, apa makna? Dulu kita nak kena kenal apa makna sifatul ulu. Walaupun dari segi asalnya kita kata sifatul ulu adalah asal. Adalah asal yang kalau di antara sifatul ulu dengan sifatul istiwa, sifatul ulu dulu, kemudian sifatul istiwa. Tetapi Musannif rahimahullah hendak membuat satu keilzaman. Kalau kamu dah percaya Allah di atas arash, makna lazimnya Allah adalah alin ala jami'i makhluqatihi. Jadi makna sifatul ulu ialah Allah Azza wa Jalla berada di atas seluruh makhluknya. Itu maksud. Beza sifatul ulu dengan sifatul istiwa ialah al-ulu ialah umum. Yakni Allah senantiasa berada di atas makhluknya dan tidak ada satu makhluk pun yang boleh berada di atas daripada Allah Azza wa Jalla bila-bila masa pun. Jadi sifatul ulu ini senantiasa Allah, apapun keadaan dia, di mana pun dia, maka dia adalah di atas. Dan makhluk senantiasa akan di bawah daripada Allah Azza wa Jalla. Adapun istiwa di atas arash, ini adalah keberadaan di atas yang lebih spesifik. Jadi Allah spesifiknya berada di atas arash. Sifatul ulu adalah sifatul zatiyah, sifat zat yang melazimi zat Allah Subhanahu wa taala. Yakni zat Allah di mana pun dia berada, bila-bila masa pun sentiasa di atas. Berbeza dengan sifatul istiwa 'alal 'arsy. Istiwa 'alal 'arsy sifat fi'liyah, di mana kita dah jelaskan bahawa sebelum Allah Ta'ala naik ke atas arash, Allah beristiwa. Boleh sahaja kita katakan Allah beristiwa di atas benda lain yang bukan arash. Tetapi kita kena yakin sebelum Allah istiwa di atas arash, Allah memang senantiasa di atas. Bukan dulu Allah di bawah arash, kemudian Allah naik. Bukan. Allah senantiasa di atas semua makhluknya. Tidak pernah ada pada bila-bila zaman pun ada mana-mana makhluk yang boleh naik atas daripada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah Allah itu di atas seluruh makhluknya. Sifat al-ulu dicapai oleh, di antara perbezaan lagi antara sifat al-ulu dengan al-istiwa adalah sifatul ulu, keberadaan Allah, ketinggian Allah di atas makhluknya seluruhnya adalah sifat yang sabit dalilnya secara nas, perkhabaran wahyu, dicapai oleh akal dan diakui oleh fitrah. Dicapai oleh akal dan diakui oleh fitrah. Adapun istiwa Allah di atas satu makhluk khusus namanya arash, ini hanya boleh diketahui dengan perkhabaran wahyu. Walaupun akal secara daruri, secara pasti, tanpa perlu berfikir panjang, mengetahui bahawa Allah selaku Tuhan pasti berada di atas makhluknya. So itu adalah pasti, confirm. Akal senantiasa menjazamkan, senantiasa meyakini bahawa Allah berada di atas makhluknya seluruhnya. Tetapi apakah makhluk yang paling atas, yang di atasnya adalah directly Allah, ini hanya boleh diberitahu oleh Allah Ta'ala sendiri, iaitulah arash. So beza sifat al-ulu dengan istiwa. Sifatul ulu umum, meliputi semua makhluk. Yani Allah senantiasa berada di atas seluruh makhluknya. Semanakala istiwa di atas arash adalah khusus. Sifat ulu adalah sifat yang boleh diketahui menerusi perkhabaran wahyu, dicapai oleh akal dan diakui oleh fitrah. Dan ia adalah sifat zatiyah berbanding sifat istiwa yang hanya diketahui dengan perkhabaran wahyu, dan ia adalah sifat fi'liyah, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan ketinggian zat, yakni zat Allah berada di atas seluruh makhluknya.
Dan sifat ini dicapai, diketahui oleh manusia dengan akalnya dan juga fitrahnya. Dan para ulama as-salafus salih rahimahullahu ta'ala telah menghimpunkan sejumlah kitab dan dalil untuk mengisbatkan sifat ini sahaja. Kenapa? Kenapa sifat ulu ini adalah sifat yang sangat penting di sisi ulama as-salaf? Kenapa ulu dan istiwa sangat penting di sisi ulama as-salaf? Sehingga kan ulama as-salaf mengkafirkan, berlaku ijma' bahawa Jahmiyah yang menafikan sifat ini adalah kafir. Kerana sifatul ulu adalah sifat yang jikalau kita isbatkan ada pada Allah, maka adalah Allah. Kalau kita tidak isbatkan atau kita nafikan sifat ini pada Allah, bermakna kita telah menafikan kewujudan Allah. Kerana sifat al-ulu ini adalah sifat yang melazimi kewujudan Allah. Kalau kita kata Allah berada di atas makhluknya, yakni Allah ada tempat yang khusus bagi zatnya, di luar daripada alam ini, tidak bercampur dengan makhluknya, maka itulah yang akan memastikan kita benar-benar beriman dengan satu Tuhan yang wujudnya adalah realiti, memang wujud sungguh. Jikalau kita menafikan sifat ini, yang mana menafikan secara total tempat bagi Allah atau mengisbatkan tempat yang bercampur dengan makhluk, maka hakikatnya kita telah menafikan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membawakan hujjah aqliyah untuk menyokong pengisbatan sifat al-ulu ini. Apa dia hujjahnya? Kata Imam Ahmad, kita tanya kepada golongan ini, golongan yang menafikan al-ulu. Adakah kamu berikrar bahawasanya Allah itu kana Allahu wa lam yakun syai'un qablah? Allah itulah yang wujud terlebih dahulu sebelum segala makhluknya. Yakni adakah kamu yakin bahawa Allah itu wujud mendahului? Wujud Allah adalah al-awwal, adalah al-azali, yang tidak ada permulaan, dan setiap makhluk ada permulaan. Maka tidak dapat tidak orang Islam, kalau dia orang yang beriman, pasti dia akan berikrar dengan perkara ini. Sebab itulah sabda Nabi SAW, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablah. Allah telah pun ada, sedangkan tiada sesuatu pun yang ada sebelum yang mendahului Allah. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang paling awal, tidak ada sesuatu pun yang mendahului kewujudanmu. So kalau kita dah ikrar begitu, kemudian kita akui alam ini wujud kemudian, diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita tanya kepada mereka, di manakah alam dan di manakah Allah? Apakah kedudukan Allah dengan alam sekarang ini? Adakah Allah dan alam bersatu atau terpisah? Itu soalan pertama kita akan tanya. Bila Allah cipta alam, adakah Allah cipta alam di dalam dirinya seperti kata orang Hindu, Brahman? Yakni hakikatnya alam itu duduk dalam Allah? Dengan bahasa mudahnya, wahdatul wujud, hakikatnya kita semua ni adalah Allah, na'udzubillah min zalik. Atau Allah ada wujud yang tersendiri, entiti yang berbeza, dan alam ada wujud yang berbeza. Tentulah kalau dia orang yang beriman, bukan penganut agama wahdatul wujud, dia akan pilih jawapan yang kedua. Allah ada wujud yang tersendiri dan alam ada wujud yang tersendiri. Kalau begitu, kalau Allah ada wujud yang tersendiri, alam ada wujud yang tersendiri, bagaimana kedudukan Allah dengan alam ini? Maksud kita alam di sini, alam seluruhnya, alam ulwi dan alam sufli. Arash dan segala yang dilingkungi oleh arash, ini adalah alam.
Allah yang di atas arash ialah Allah, tidak ada lain lagi. So macam mana kedudukannya? Adakah Allah di bawah, alam di atas? Atau alam dan Allah duduk sebaris sama-sama? Tentulah jawapannya kalau Allah di bawah, arash di atas, alam di atas, ini adalah penghinaan. Kerana bawah adalah sifat hina. Dan Allah tidak mungkin berada di bawah. Kalau kita kata Allah dan alam duduk sebaris sama-sama, kita kata makhluk dengan Tuhan sudah setara sekarang. Sedangkan Allah tidak boleh ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kalau begitu, apa option yang tinggal? Satu saja option yang tinggal. Allah di atas, makhluk di bawah. Inilah sahaja logik yang ada kalau kita kata Allah itu benar-benar wujud dan alam benar-benar wujud. Kalau kita kata Allah tidak ada kedudukan dan alam tidak ada kedudukan, tidak ada di sana position yang membezakan Tuhan dengan makhluk, kita akan balik kepada akidah wahdatul wujud. Akidah wahdatul wujud. Sebab itulah ulama salaf sangat menekankan isu ini. Sebab itu bila ditanya kepada mereka kenapa Jahmiyah itu kafir, kerana mereka kata yuhawiluna an yaqulu laisa fis samai ilahun. Jahmiyah cuba untuk mengatakan tidak ada di atas langit ini Tuhan. Jahmiyah nak kata di atas langit, atas daripada alam, tidak ada Tuhan. Laisa fis samai syai'. Maknanya Jahmiyah nak kata atas daripada alam ni tak ada apa. Nothing. There is nothing. There is only alam. Hakikatnya yang wujud hanyalah alam. Tuhan tidak ada kewujudan yang hakiki. Tuhan hanyalah khayalan akal. Manusia dalam mengisbatkan kewujudan Tuhan terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama mengatakan bahawa Tuhan ada kewujudan yang hakiki. Makna wujud hakiki ialah dia ada wujud yang di luar daripada sekadar khayalan akal. Dengan makna dia ada position, ada kedudukan yang khusus, ada kewujudan yang khas. Yang seperti mana kata Imam Ahmad, adakah kamu wahai Jahmiyah berdoa meminta ampun supaya Allah ampunkan dosa di antara kamu dengan dia? Fima bainaka wa bainahu? Ataupun tidak? So kita kena i'tiqad di sana kita ada Tuhan. Tuhan itu di luar daripada alam. Dia ada entiti wujud yang khusus. Nah, saya adalah saya, diri saya ada kewujudan yang khusus. Apa dalil saya ada wujud yang khusus? Iaitulah saya ada kedudukan saya sendiri yang berbeza dengan benda lain di sekeliling saya. So saya boleh disifatkan sama ada saya di dalam bilik, di atas kursi, di hadapan meja. Maka itu adalah dalil sesuatu benda dia ada wujud. Sebab itulah bila seseorang mendakwa dia ada sesuatu, memiliki sesuatu, soalan yang paling utama yang kita akan tanya dia supaya dia boleh buktikan benda yang dia ada ialah di mana? Di mana benda tersebut? Betul tak? Itulah soalan yang kita akan tanya. Kalau satu orang dakwa kata saya ada rumah dan kita tak nampak rumah dia, apa soalan yang kita akan tanya dia untuk kita nak tahu betul ke dia ada rumah? Di antara soalan yang mesti kita tanya ialah di mana? Kemudian soalan yang kedua untuk kita pastikan dia memang betul-betul ada rumah, dia bukan khayal sahaja. Apa ciri-ciri sifat rumah tersebut? Jadi mempunyai sifat adalah
adalah ciri-ciri wujud, adalah kelaziman wujud. Apa yang wujud, maka dia ada sifat yang khas. Dan dia ada tempat yang khusus, ada kewujudan yang khusus yang boleh disifatkan dengan soalan aina, di mana, tempat. Ya. Ini adalah ciri-ciri yang utama yang ada pada benda wujud. Tak kiralah wujud, maksudnya wujud secara mutlak. Maknanya akal manusia secara fitrahnya, kalau kita kata satu benda itu wujud, dua perkara yang dia akan tanya kalau dia nak pastikan benda itu betul wujud. Yang pertama, di mana? Dan yang kedua, apa sifat benda tersebut? Satu orang kata dekat kawan dia, aku baru beli iPhone. Soalan yang pasti, mana-mana manusia yang waras secara spontan akan tanya, beli dekat mana? iPhone yang keberapa? Jenis yang mana? Warna apa? Pasal apa dia tanya soalan itu? Untuk dia make sure yang kawan dia memang tidak berdusta, tidak bohong. Kalau tiba-tiba dia kata, tiba-tiba kawan tu jawab, aku beli iPhone ni tak di mana-mana, tidak bertempat. Beli dekat shopping mall? Tak, shopping mall tidak. Beli kat kedai telefon bawah rumah? Tak. Betul beli kat mana? Tak beli kat mana-mana, tapi aku beli je. Jenama yang keberapa? iPhone Plus ke? iPhone tak Plus ke? 11, 11 ke? 10 ke apa ke? Dia kata iPhone aku ni tak ada jenis mana-mana. Dia tak Plus, tak Plus juga. Dia bukan yang ke-11 ke berapa ke, tak ada. Dia kata tak ada. Dia tak ada jenis, tak ada series. Warna apa? Warna pun tak ada. Warna tak ada. Dia kata. Saiz? Besar ke kecil ke? Tak ada saiz. Tak ada saiz. Capacity pun tak ada. So kita nak kena buat apa kawan kita ni? Kita pun, hello hospital bahagia. Saya ada teman serumah saya ni, rasanya dia dah lama tak ambil ubat. So dia dah start to khayal benda yang tak wujud. Betul tak? Itulah jawapan kita kepada dia. Kan? Satu orang kata, jom rumah saya. Oh, rumah awak kat mana? Rumah saya tak di mana-mana. Kan? Rumah saya tak di mana-mana. Tak di mana-mana. Tak ada. Rumah saya tak bertempat. Kita pun kata bye-bye. Kan? Maknanya orang gila kita tak layan. Jadi inilah Asy'ariyah, inilah Jahmiyah. Orang tanya dia, kamu ada Tuhan? Ada. Macam mana kita nak isbatkan Tuhan itu wujud? Dengan soalan yang sama lah, kita tanya apa benda yang wujud pun. Di mana Tuhan? Apa sifatnya? Kalau dia boleh jawab dua soalan ini, ya, maknanya Tuhan dia memang wujud. Kalau dia tak boleh jawab, dia hanya khayal ada Tuhan, tapi dia tak ada Tuhan. Sebab itulah bila Jaham Ibn Safwan ditanya oleh Sumaniyah, oleh golongan Lokayata, Charvaka, adakah kamu ada Tuhan? Jaham kata, ya, aku ada Tuhan. Kalau dah betul engkau ada Tuhan, Lokayata tanya dia, adakah kamu pernah lihat? Adakah kamu pernah rasa? Adakah kamu pernah dengar dia bercakap? Adakah kamu pernah sentuh dia? Baik. Soalan yang ditanya oleh Lokayata atau Charvaka kepada Jaham Ibn Safwan, qabbahahullah, sebenarnya soalan yang logik. Tidak salah dia tanya soalan tersebut. Dan maksud dia tanya, bukan dia nak Jaham bin Safwan tu sendiri yang pernah tengok Tuhan atau pernah dengar suara Tuhan, tetapi maksud soalan dia adalah, adakah Tuhan kamu ini benar-benar wujud, dengan makna ia boleh dicapai oleh
Panca indera. Sebab apa makna wujud? Ma yumkinu idrakuhu bil his. Benda wujud adalah apa yang boleh dicapai oleh panca indera. Apa makna tak wujud? Ma la yudraku bil his wa la yumkinu idrakuhu bil his. Apa yang tak dicapai dan tak mungkin boleh dicapai oleh panca indera. Yang ni tak wujud. Sama ada dia khayalan atau dia hanya satu kefahaman. Jadi kita ada mawujud, benda yang wujud. Kita ada mutakhayyal, benda yang dikhayalkan, yang hanya ada imaginary dalam khayalan akal. Dan kita ada mafhum, benda yang difahami, yang wujud dalam kefahaman. Dia adalah maklumat yang disimpan dalam otak. Okey. Yang otak dapat daripada capaian panca indera. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, sepatutnya Jaham bin Safwan, kalau dia cerdik, tapi tentulah dia seorang yang bongok. Sebab dia tak mengaji, dia hanya kaki berdebat. Maksudnya Jaham bin Safwan ni kalau macam zaman kita lah, keyboard warrior lah. Ajar dia tiap-tiap hari duduk dekat Facebook, update status, balas komen saja. Talaqi kitab tak ada. Itulah kerja dia setiap hari. So satu hari datang geng-geng Lokayata ni main komen dekat status dia. Kan? Ada Tuhan? Dia kata ada. Mereka pun tanya. So jadilah. So kalau kita bayangkan Jaham bin Safwan itu pada zaman kita, dia adalah geng-geng keyboard warrior ni lah. Yang mengaji tidak, tapi kerja nak bercakap, nak berdebat saja. Jadi Jaham bin Safwan, bila dia dengar soalan tersebut, dia jadi rungsing. Pasal dia kata, aku tak pernah tengok Allah. Aku tak pernah dengar suara Allah. Aku tak pernah rasa Allah. Maka Jaham bin Safwan duk fikir 40 hari, akhirnya dia syok, adakah Tuhan betul-betul wujud ataupun tidak. Allahul Musta'an. Akhirnya dia dapat jawapan seperti jawapan orang Zanadiqatun Nasara. Kata Imam Ahmad, Jaham bin Safwan akhirnya mendapat jawapan seperti jawapan the heretics of the Christians. Golongan Zanadiqah Nasara. Siapa Zanadiqatun Nasara? Golongan Gnostik, golongan Batiniyah. Dalam ajaran Kristian, dia ada satu ajaran namanya golongan Gnosticism. Golongan Sufi, tasawuf. Yang mana mereka ini beranggapan ilmu hanya dicapai dengan hubungan langsung, direct contact dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah satu spirit yang menjalar dalam alam. Dia tidak bertempat. Dia adalah omnipresent. Dan dia ada di mana-mana. Sebab dia tidak bertempat. So dia boleh ada dalam badan kita, dia ada di tepi kita. Na'udzubillah min zalik. Dan ini, akidah Gnosticism ini adalah akidah yang masyhur dan popular dalam kalangan falsafah ketimuran. What is Eastern philosophies? What are the Eastern philosophies? Eastern philosophies are the philosophies, falsafah yang dianut oleh agama orang-orang Timur. Orang Timur ni including orang Melayu lah. Orang Melayu. Di mana agama Timur, kalau kita buat kajian agama, dia ada satu ciri-ciri khas berkenaan kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Kita tak kata agama Timur itu semua orang, maksudnya orang awam, tak. Sebab agama musyrikin terbahagi kepada dua peringkat. Agama untuk orang awam dan agama untuk orang kelas atasan. Di mana-mana pun kita akan tengok benda ini ada. Sebagai misal, dalam agama Hindu, dia ada akidah khas untuk Brahmin yang tidak boleh dianuti oleh kasta yang bawah, yang disebut sebagai Upanishad.
atau falsafah Advaita, yang mana dia adalah tafsiran secara mistik, tafsiran secara batin bagi kitab-kitab Veda. Dalam Kristian juga kemudiannya wujud golongan ini. Golongan yang melihat di sana ada tafsiran yang khusus untuk golongan tertentu yang dah sampai maqam tertentu dalam ibadat, yang hanya mereka sahaja ada kefahaman yang macam ni, yang tak boleh didedahkan kepada orang lain. Sama juga dalam ajaran Upanishad dan Advaita tadi. Sama juga kalau kita tengok ajaran di agama-agama timur, seperti Buddha, seperti Shinto, seperti Tao, seperti Confucius. Tuhan di sisi agama-agama ini adalah sesuatu yang sangat mystical, sesuatu yang sangat misteri. Sehingga kan mereka beranggapan Tuhan adalah sesuatu yang di luar daripada rasional akal. Jadi pahaman, pandangan agama-agama timur, mereka melihat Tuhan adalah sesuatu yang di luar daripada rasional akal. Maknanya akal tidak boleh mengetahui tentang Tuhan. Apa sahaja hukum kanun akal yang kita sebut sebagai axioms tak terpakai pada Tuhan. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam agama Kristian, dia boleh terima 1 tambah 1 tambah 1, 1. Kalau kita kata dekat dia, mana logik? Mana ada 1 plus 1 plus 1 equals to 3? Equal to 1. That's equal to 3. Of course, dia punya alasan, dia pun akan kata Tuhan tidak terikat dengan axioms, tidak terikat dengan logik akal. Benda yang sama dipakai oleh falsafah Upanishad, ajaran Advaita. Tuhan tidak terikat dengan hukum akal. Tak terikat di sini bukan makna Tuhan itu terikat, bukan, tetapi maknanya bagi mereka di sana Tuhan, akal tak boleh capai, akal tak boleh tahu tentang Tuhan. Tuhan is terlalu misteri yang akal tak boleh capai. Itu maksud dia. So dia tidak boleh sama dengan apa yang kita lihat di dalam alam yang nampak ini. Sebagai misal dalam ajaran Kristian, kita ada falsafah Kantism. Kant kata kita ada fenomena dan noumena. Kita ada fenomena dan noumena. Fenomena ialah apa yang dalam akal. Noumena adalah apa yang nampak. Antara fenomena dengan noumena ada hubungan, tetapi tidak mesti ada kelaziman. Jadi kata Kant, boleh jadi apa yang ada dalam akal kita itu, kalau kita keluarkan dia ke alam realiti, dia tak logik. Tapi dalam akal dia logik. Ini perbahasan ni panjang lagi lah kalau kita nak bincang. Cuma Ana nak bagi faham macam mana ahli kalam ni boleh menafikan sifat ulu. Supaya kita faham cara dia orang berfikir. Dia orang ada satu akal yang tak sama macam kita. Okay? So you tak boleh anggap macam kalau kita kata Zamihan ataupun Asy'ariyah manakah, logik akal dia macam logik kita. Walaupun mereka sering cakap pasal logik, pasal akal, tak. Mereka akal lain. Sebab mereka ada satu wasiat yang mereka pegang, yang disebut oleh Aristoteles. Dia kata, siapa yang nak masuk ilmu ketuhanan, siapa yang nak bercerita pasal Tuhan, falyuhdith li nafsihi fitratan ukhra. Dia kena buat fitrah baru bagi diri dia. Dia tak boleh pakai akal fitrah yang Tuhan bagi ni. Dia kena cari akal lain. Ini disebut oleh Fakhr Razi, disebut oleh Al-Ghazali, oleh banyak ulama Asy'ariyah mengatakan benda ini. Maksudnya dia kata kalau hampa nak cerita pasal Tuhan, hampa tak boleh gunakan logik akal yang ada 1 tambah 1 tambah 1, 3, tak boleh. Sebab Tuhan dia ada hukum lain, dia kata. Jadi akal tak boleh buktikan kewujudan Tuhan.
Wujud Tuhan hanya boleh dirasai dengan experience. So apa jawapan Jaham bin Safwan? So Jaham bin Safwan sekarang dia punya pemikiran macam itu. Bagi dia Tuhan tidak boleh disamakan dengan mana-mana logik akal. Tuhan di luar daripada kewarasan akal. Sebab itulah orang sufi dia ada pesan wasiat, dia kata uzkurullaha hatta tuqalu lakum majanin. Beribadatlah kamu kepada Allah sehingga orang panggil kamu gila. Sebab itu gila itu menjadi matlamat dalam ajaran sufi. Dia panggil gila isim. Dia panggil al-walah fil rabb, gila dalam Tuhan. Sebab itu dia ada satu maqam wali dalam ajaran sufi, dia panggil wali majzub. Wali majzub ni apa? Wali yang akal dia kena tarik. So dia mungkin duduk makan sampah, jalan telanjang bogel kita tengok, tapi bagi orang sufi dia wali. Pasal kalau kita nak Tuhan, kita kena keluar daripada kewarasan akal. So this is their concept of God. Okay. So bila Jaham bin Safwan dapat idea yang macam ini, dia dapat syubhat yang macam ini, dia kata Tuhan di luar daripada kewarasan akal. So dia pun kata kepada siapa ni, this kind of Charvaka ataupun Lokayata, golongan Charvaka tadi, dia kata apa ada ruh? Ya, ada ruh. Dia kata Tuhan macam ruh, tidak tahu di mana tempatnya dalam jasad. Kita tak rasa, kita tak nampak, tak boleh dipegang, tak boleh dilihat. So Jaham bin Safwan menyamakan Tuhan seperti ruh. Apa maksud ruh yang dia cakap di sini? Bukan ruh yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Bukan ruh yang Tuhan cerita yang dia tiup masuk dalam jasad Adam tu, bukan. Golongan ini, golongan Gnosticism, golongan Batiniyah, golongan falsafah Mithaliyah, idealism ini, mereka ada satu konsep ruh yang berbeza dengan yang kita faham. Ruh adalah nyawa. Kita faham ruh nyawa. Bila Tuhan tiup nyawa itu ke dalam jasad baby, hidup. Nanti bila sampai masa kita mati, Tuhan tarik keluar nyawa ini. So ruh adalah yang duduk dalam badan kita, yang ada di tangan kita, kaki kita. Bila tangan ada orang kena penyakit kenciman, nasallallahu al-afwa wal afiyah, kaki dia dah mati, urat dah rosak apa semua, akhirnya roh tidak lagi duduk di kaki, maka kaki mati. So kita faham roh macam tu, very simple. So roh is something that can be experienced. Kita memang tak boleh tengok roh sekarang, tapi kalau kita mimpi jumpa orang yang telah mati lama, kita jumpa siapa tu? Jumpa roh lah. Jumpa roh. Kan? Kita tidur, kita mimpi jumpa kawan kita duduk jauh. Dalam mimpi tu kita rancang nak buat benda tu, buat benda ni. Lepas tu sedap jaga. Lepas tu kawan tu telefon, dia kata hantar. Tu mimpi kita duduk rancang buat benda ni. Dia kata aku pergi Munazamah tak? Pasal memang bertemu sungguh dalam alam roh itu. Kan? Dalam mimpi tu. So roh tu kita boleh experience. Roh itu akan disoal oleh malaikat. Bila dah tanam dalam kubur, roh itu akan dikembalikan. Fatu'adu ilaihi ruhuhu. Lepas tu malaikat pun dudukkan dia, tanya dia soalan, dia menjawab. So roh. Tapi di sisi golongan Gnosticism, golongan batini, roh ini adalah sesuatu yang special. Dia tidak duduk dalam badan secara penuh, tetapi dia adalah sesuatu yang mengawal jasad. Bagi mereka roh adalah sesuatu yang mengawal tubuh badan, yang dia tak terikat dengan hukum jasad. Sebab itu di sisi dalam falsafah Ibn Sina, falsafah Gnosticism apa semua, dia berkata roh ini tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di dalam jasad, tidak di luar jasad. Dia kata roh tidak bergerak dan tidak diam.
Ini apa sahaja yang mereka sebut tentang Tuhan, mereka sebut tentang roh. Roh dengan Tuhan ada ciri yang sama. Dan tentulah falsafah ini kalau kita faham, ia diambil daripada ajaran Gnosticism yang banyak tersebar di tanah tanah India. Sebab kalau kita belajar agama Hindu sebagai misal, kita ada Brahman, roh yang besar, iaitu Tuhan. Dalam Brahman ada Atman, Atman roh yang kecil. Roh yang kecil ini sebenarnya adalah juzuk Tuhan. Yang dialah yang mengawal jasad. Jadi kita, sebab itu bila mati, jasad ni kita kena bakar. Sebab jasad dah tak diperlukan lagi. Supaya roh tadi tidak lagi ada kaitan dengan jasad. Dia berkata, supaya roh ni boleh bebas, merdeka dan balik kepada Tuan dia yang asal, apa dia? Brahman. Boleh masuk balik dalam Brahman. Supaya dia menjadi balik sebahagian daripada roh yang besar. Okay, see? So ini dia punya konsep roh dengan Tuhan, hubungan roh dengan Tuhan. So sekarang Jahan bin Safwan dalam otak dia, dalam pemikiran dia, dia duduk terbayang macam ini. Pasal dia orang Khurasan, dia orang yang apa di negeri yang kita kata Khurasan ni Afghanistan, Pakistan, Tantan, apa negeri India ini. Okey, di sini banyak pahaman-pahaman macam ni tersebar banyak di kawasan ini. So sekarang dia sudah terpengaruh dengan falsafah ini. You see? So bila dia nak jawab geng Lokayata, geng Charvaka pula mereka tak terima falsafah ini, falsafah yang dipanggil sebagai idealism, falsafah Mithaliyah. Kita tak terima ada kewujudan yang something that exists but cannot be experienced at all. So kita tak boleh terima dalam fahaman Charvaka, dalam fahaman Sumaniyah ialah kita tak boleh terima di sana ada benda yang you kata dia wujud, tapi in the same time benda tu tidak ada sebarang sifat dan tidak ada sebarang capaian panca indera. Tak mungkin dicapai oleh panca indera totally. There's no contact at all. Jadi fahaman falsafah, kebanyakan falsafah, faham Tuhan ni sesuatu yang tidak boleh ada hubungan dengan makhluk. Even kalau kita tengok Tuhan dalam falsafah Aristotle sebagai misal, sama Plato. Ya. Sama juga Tuhan tidak tahu apa yang berlaku dalam alam. Bahkan sampai ke tahap Tuhan tidak mencipta alam ini. Alam ini hanyalah wujud disebabkan adanya Tuhan. Bukan Tuhan yang ciptakan alam ini dengan kehendaknya. Tuhan tak pernah ambil tahu pun tentang kewujudan alam. So, bagi mereka Tuhan dan alam ini sesuatu yang sangat terpisah. Dia adalah sesuatu yang sangat too distinctive, yang perlu dipisahkan totally. Yang kita bahaskan dulu, kalau masih ingat, kita ambil qawaid dalam asma' wa sifat ini, kita dah bincang pasal masalah al-qadrul mushtarak. So qadar mushtarak ini dia nafikan. Itulah point dia. Jadi mereka melihat kerana Tuhan dan makhluk terlalu berbeza, itu yang kita kata mereka ni ghulu dalam tanzih, ghulu dalam menyucikan Tuhan. Maka kita tak boleh faham apa pun tentang Tuhan. So apa sahaja yang Tuhan cerita tentang diri dia dalam Al-Quran dan Sunnah, bagi orang yang Islam, bagi mereka ini golongan ahli kalam, atau apa sahaja yang Tuhan cerita tentang diri dia dalam Taurat bagi Yahudi, ataupun dalam Bible bagi orang Kristian yang berpahaman yang macam ini, pahaman ahli kalam. Sebab kita ada ahli kalam dari Yahudi, ahli kalam Kristian, ahli kalam Islam. Setiap ajaran ni ada ahli kalam dia yang berkongsi prinsip yang sama, metodologi yang sama, idea yang sama tentang Tuhan. Jadi mereka kata apa saja yang disebut dalam kitab suci tentang sifat Tuhan, dia adalah sesuatu yang bersifat allegory, sesuatu yang bersifat metafora, sesuatu yang bersifat kiasan, majaz, totally majaz. Itulah, ini di antara kefahaman bagaimana mereka melihat Tuhan. So bagi dia, kita tak boleh kata Tuhan mendengar, melihat, melainkan ini hanyalah satu cara bagaimana Tuhan nak mudahkan kita boleh faham atau kita boleh beriman
kata mereka. Tetapi mereka kata ini akal untuk orang awam. Sebab tu mereka kata Quran turun untuk orang awam. Hadis untuk orang awam. Akidah salaf ni untuk orang awam yang bukan intelektual. Jadi mereka beriktikad di sana ada satu class of people, ada satu peringkat manusia yang akalnya tidak sama dengan akal fitrah orang awam. Yang mereka kata golongan ini akalnya boleh mencapai benda yang di luar akal. Benda yang pada orang awam tak logik, tapi pada mereka logik. Itulah yang mereka duk kata logik akal itu bukan logik akal yang kita dapat masa kita umur 7 tahun, masa kita memangis tu, bukan. Ulama salaf bila mereka kata kita menggunakan akal untuk beriman, ialah akal yang Tuhan cipta pada kita tu lah. Yang masa kita umur 7 tahun kita pandai basuh istinja sendiri, kita tahu tangan kanan, tangan kiri. Kita tahu api panas, air sejuk. Bila kita rasa lapar, kita minta nak makan. Akal. Kan? Bila kita masuk umur baligh, kita dah boleh berfikir. Apa yang tak nampak depan mata kita, kita boleh buat persamaan dengan apa yang ada depan mata kita. Apa yang kita tak pernah dengar, kita boleh buat persamaan dengan apa yang kita dah pernah dengar sebelum ini. Kan? Itu bila umur balik, akal kita dah matang. Yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-harian. Ahlussunnah wal Jamaah tak ada masalah dengan akal ini. Tetapi Asy'ariyah, ahli kalam, bila mereka kata nak guna akal, mereka tak maksudkan akal ini. That's the problem. Mereka maksudkan akal lain, akal orang gila. Akal yang sakit. Yang pada mereka, mereka anggap benda tu hebat. Bagi mereka, gila itu menawan. Allahul Musta'an. Sebab itu orang sufi mereka nak beribadat sampai orang panggil gila. Mereka suka kalau orang tu gila isim. Orang itu gini-gini. Kan? Memanglah pada kita tengok orang gila isim kita rasa kesian. Tapi dia, memang dia buat benda itu untuk jadi macam itu. Allahul Musta'an. Ini di antara benda yang kita kena faham. Prinsip mereka. Cara mereka melihat isu ketuhanan lain daripada kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Tak sama. Tak sama. Baik. Jadi Jahan bin Safwan, dia punya pahaman macam itulah. Dia faham, dia kata Tuhan tidak ada kaitan dengan hukum akal, dengan axiom yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. So dia kata, Tuhan tak boleh dilihat, tak boleh dipegang, tak boleh dirasa, tak boleh dicintai, tak boleh mencintai, tak boleh ada rasa belas kasihan, dan kita pun tak boleh rasa macam dibelas kasihani oleh Tuhan. Tidak ada, there's nothing connection between us and God. God is a two distinctive existence yang berbeza, totally different, totally distinct daripada makhluk, daripada alam. Sampai tidak ada langsung apa benda yang boleh relate kefahaman kita untuk kita faham apa dia, macam mana yang kita kata bila Tuhan cakap aku mendengar, aku melihat. Apa maksud mendengar? Apa maksud melihat? So golongan Jahmiyah bagi dia tak boleh. You cannot understand this word. You bila sebut saya mendengar, saya melihat, you faham pendengaran dan penglihatan yang ada pada mata dan telinga you saja. You tak boleh anggap bila Tuhan sebut mendengar dan melihat, dia adalah the same meaning yang ada pada pendengaran dan penglihatan awak. Dia adalah satu pendengaran dan penglihatan yang totally different, totally distinct, yang tak sama langsung, melainkan hanya pada huruf. Ini dieja dengan sin, mim, ya, ain. Itu juga dieja dengan sin, mim, ya, ain. Tapi maksud dia tak sama langsung. Sebab itulah Jahmiyah menafikan nama, menafikan sifat, nafi semua. See? So bila Jahmiyah qabbahahumullah menafikan sifat, dia jawab kepada
Charvaka Lokayata tentang masalah ini. Itulah akhirnya pemikiran Jahmiyah itu menjadi teras kepada ahli kalam sampailah ke hari ini. Sebab itu semua ahli kalam ulama salah panggil mereka Jahmiyah. Sebab mereka berkongsi tapak pemikiran yang sama. Walaupun mereka mungkin berbeza dalam banyak conclusion yang mereka buat, tetapi dia balik kepada same single methodology. Satu metodologi yang sama. Baik. So bila kita kata Ahli Sunnah wal Jamaah berbeza dengan fahaman yang tadi, kita Ahli Sunnah wal Jamaah mengisbatkan di sana Tuhan tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tapi tak sama ini apa maksud tak sama? Yakni Tuhan lebih hebat daripada makhluk. Tidak ada pada Tuhan kekurangan yang ada pada makhluk. Tuhan hanya ada kesempurnaan. That is the difference. Sebab inilah maksud tidak sama yang difahami oleh orang Arab. Kan? Satu orang lelaki ada 4 orang bini. Dia kata, bini mana hak paling hang sayang? Dia kata, bini tua lah. Dia tak sama dengan hak lain. Apa maksud bini tua dia tak sama dengan yang lain? Maksudnya bini tua dia ada kelebihan yang tak ada dengan bini 2, 3, 4 dia. Bini tua dia yang bersama dengan dia masa dia awal-awal susah, jatuh dan bangkit sama anak sulung dia, bini pertama. Kan? Dia kata, dia yang support aku, bisnes aku, apa semua. Sampai aku boleh kahwin 2, 3, 4. Tak ada bandingan. Ya tak? Tengok, inilah betapa Rasulullah SAW nampak. Dia tak boleh bandingkan bini pertama dia dengan bini yang lain. Itu maksud tak sama. Tak sama. Bukan tak sama maksudnya bini tua dia alien. Kan? Bukan. Bila kita kata abang tak sama dengan adik, apa maksud tak sama? Awak, abang alien, adik borang kah? Bukan. Bila kita kata lelaki tidak sama dengan perempuan, awak lelaki manusia, perempuan bukan manusia? Ini yang dipahami oleh orang barat dulu tak? Bila kita kata lelaki tidak sama dengan perempuan, dia faham maknanya perempuan bukan manusia, lelaki saja manusia. Kita kata bongok gila. Bila kita kata, Allah Ta'ala kata dalam Quran, walaisa dzakaru kal untha, tidak sama lelaki dengan perempuan. Bukan makna lelaki lebih manusia daripada perempuan. Tak, bukan. Tetapi ada abilities yang lelaki ada yang tak ada pada perempuan, dan ada ability yang ada pada perempuan yang tak ada pada lelaki. Nabi kata perempuan ni apa? Naqisatu aqlin wa din. Dia kurang tegas. Itu maksud kurang akal, itu kurang tegas. Bukan kurang cerdik. Cerdik, lebih cerdik. Sebab itu Nabi kata, aku tidak pernah melihat satu golongan yang kurang akal, kurang ketegasannya, kurang agamanya, tetapi dia boleh menyebabkan lelaki yang tegas hilang akal. Maksudnya dia kurang. Bukan saja dia kurang ketegasan, dia boleh buat orang yang sifatnya tegas semula jadi, yang Allah Ta'ala ciptakan tegas, jadi kurang tegas sebab dia. Sebab dia. Allah Ta'ala kata apa dalam Al-Quran? Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan orang lelaki itu lemah longlai di hadapan perempuan. Itu maksud hadis. Bukan kurang akal yang tak cerdik. Salah, perempuan sangat cerdik. Sebab tu dalam hadis tu sahabat kata, tiba-tiba bangkit satu orang perempuan yang sangat cerdik, tanya Nabi. Nampak? Sahabat tak faham daripada hadis ni Nabi nak kata perempuan tak cerdik. Yang faham kata hadis ni perempuan tak cerdik tu kita yang bongok, kita yang tak cerdik ni. Sahabat hak cerdik dia tak faham lagu tu. Dia faham makna akal yang Nabi nak maksud tu. Baik. Dia macam-macam takut dah masuk. Dah pukul 11.33 dah, lebih 3 minit. Tak apa. Poin dia tak sama. Laisa kamitslihi syai'.
Apa pun tak sama? Tak sama kerana Tuhan hanya ada yang indah-indah. Walillahil asma'ul husna. Walillahil mathalul a'la. Dia ada nama dia husna, maha indah. Tak ada nama dia yang tak indah. Dia ada sifat, tapi sifat dia semua hak tinggi-tinggi. Tak ada sifat hak lekeh-lekeh. Itu maksud. So Tuhan mendengar, makhluk mendengar. Apa makna mendengar? Makna dia sama. Makna mendengar ialah menangkap bunyi. Boleh dengar suara, dengar bunyi. Itu maksud mendengar. Tetapi Tuhan tak sama dengar bunyi dia dengan dengar bunyi kita. Kita ada semut duk berjalan kat baju kita, kita tak perasan, tak dengar bunyi tapak kaki dia. Jantung kita ni punya duk berdenyut ni, duk dah doktor bubur stetoskop dengar punya kuat kali dia. Padahal kita, jantung kita sendiri kita tak dengar. Kan? Tapi Allah Ta'ala dengar semua benda. Tapak kaki semua atas baju kita, dia dengar. Jantung kita, semua dia dengar. Jadi pendengaran dia lebih. Itu maksud laisa kamitslihi syai', sempurna. Perfect. Bukan tak sama itu maknanya tak sama terus. Sampai makna pun tak sama. Tak, makna sama. Kan? So itu maksud tak sama yang difahami oleh ahli sunnah, yang difahami oleh dengan konteks bahasa Arab yang menjadi tunjang tafsiran Al-Quran. So, sebab itu ahli sunnah wal jamaah tidak ada isu untuk mengatakan Allah ada sifat. Allah boleh mendengar, boleh melihat. Walaupun benda itu ada pada makhluk juga. Kerana mereka faham semata-mata aku mendengar dan Allah mendengar, itu bukan makna sama. Kerana pendengaran aku kurang. Pendengaran Allah perfect. Yang paling sempurna. Okay? Baik. So itu kita nak bagi faham. Kita refresh balik apa yang anda rasa kita dah bincang dulu masa awal-awal kelas. Tapi mungkin ada orang yang baru join dan sebagainya yang tak sempat nak pergi balik kepada recording kita yang awal. Anda sebut sebagai peringatan. So insyaAllah kita akan sambung perbincangan ini pada kelas yang akan datang pada minggu hadapan insyaAllah ta'ala berkenaan dengan sifat Allah. Sebetulnya panjang, tuan nak bagi tahu dah. Sifat ni kita akan bincang panjang. So be prepared. Baik. Itu sahaja. Itu pun panjang yang kita nak bincang ni bukanlah panjang maksud Ana nak bincang macam panjang yang kami belajar dalam kelas dulu. Bukan. Panjang maksudnya untuk bagi boleh faham supaya kita lepas paling-paling kurang bolehlah nak masuk syurga. Kan? Sekurang-kurangnya. Kan? Maksudnya tak nak mengharap syurga yang tinggi itu banyak lagi lah amalan yang kita nak kena buat. Tapi sekurang-kurangnya layaklah kita ni menjadi Muslim. Itu maksudnya. Baik. Kita tidak lari daripada matlamat kita mensyarahkan kitab Wasatiyah ni hanya sekadar untuk menjadi Muslim yang baik sahaja. Bukan untuk menjadi ulama. Tidak. Kita bukan syarah kitab ni untuk kita jadi ulama. Sebab takut lagi orang dengar macam panjang maksudnya kelas ni untuk geng-geng ulama ke apa. Tak, bukan. Tapi benda-benda yang kita sebut tadi, zaman sekarang kena faham sebab dia benda yang berlegar di kalangan kita. Syubhat tu ada dengan kita. Kita buka Facebook, kita buka Twitter, kita buka TV Hijrah, kita buka Radio Aikim, benda tu duk main kat kita. Dia pun duk masukkan ke telinga kita. Dan dimasukkan tanpa kita sedar. Kan? Kadang-kadang kita tak mau dengar, tapi terdengar. Jadi bahaya. Syubhat ni sekarang payah kita nak elak. So kita kena prepare. Maksudnya kalau paling kurang kita adalah asas. Kalau syubhat tu main tak boleh melekat dekat hati kita. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Baik, ada soalan ke? Kalau tak ada soalan dan masa pun dah lewat, nak minta maaf terlebih sedikit masa. Kita tangguhkan balik kita dekat itu dulu insya-Allah. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu bina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallah. Kita jumpa lagi insya-Allah.